Hello dan salam sejahtera semua. Oke, hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan pemecatan tidak adil. Secara umumnya, pemecatan tidak adil adalah apabila perkhidmatan pekerja tersebut ditamatkan atas sebab tidak munasabah dan melanggar undang-undang pekerjaan negara. Dewasa ini, isu pembuangan pekerja secara tidak adil bukanlah fenomena baru yang melanda negara. Isu ini semakin meraih perhatian masyarakat apabila rekod tahunan pembuangan pekerja melibatkan jumlah angka yang besar. Purata kes baru yang melibatkan pembuangan kerja secara tidak adil yang dirujuk ke Mahkamah Perusahaan sepanjang tahun 2000 hingga 2018 adalah sebanyak 1.700 kes. Oleh itu, untuk menjamin keharmonian serta bagi mengurangkan pembuangan kerja secara tidak adil, kerajaan memperkenalkan Akta Perhubungan Perusahaan 1967, selepas ini dirujuk sebagai EPP 1967. Akta ini digubal untuk mempromosikan dan memelihara keharmonian perindustrian antara pekerja dan majikan. Akta ini dengan jelas menggariskan beberapa garis panduan dalam penyediaan kaedah penyelesaian antara majikan dan pekerja mengenai sebarang pertikaian perdagangan. Akta ini juga dilaksanakan dan diperkenalkan dengan hasrat untuk melindungi kepentingan majikan dan pekerja di tempat kerja. Akta ini mengawal selia hubungan antara majikan dan pekerja dan menyelesaikan pertikaian perdagangan dengan mewujudkan mekanisme yang diperlukan. Sebagai contoh, akta ini mempunyai garis panduan berkenaan prosedur untuk memohon remedi bagi kes pembuangan kerja secara tidak adil. Seterusnya adalah remedi yang dimaksudkan adalah pengembalian semula kerja, yaitu remedi utama dalam isu pembuangan kerja secara tidak adil yang termaktub dalam EPP 1967. Section 20 dalam kurungan 1 EPP 1967 menyatakan bahwa untuk kes pembuangan kerja secara tidak adil, pekerja yang terlibat boleh membuat tuntutan pengembalian semula kerja di jabatan perhubungan perusahaan yang terdekat. Pengembalian semula ditakrifkan sebagai satu industri ataupun tindakan pemulihan kerja untuk mengembalikan semula kedudukan seorang mengikut undang-undang. Namun begitu, remedi ini tidak digunakan sepenuhnya disebabkan oleh hubungan yang tidak harmoni antara pekerja dan majikan. Oleh itu, Mahkamah menganugerahkan pempasan keuangan sebagai remedi alternatif untuk majority case yang dikendalikan. Contoh kes yang melibatkan pemberhentian kerja secara tidak adil adalah berlaku di negeri Perak, iaitu di Ipoh. Pemberhentian secara tidak adil ini dilaporkan dalam tempoh 9 bulan pertama pada tahun 2019 di Perak. Ketua Penolong Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP Negeri Muhammad Mejan B. Abdul Wahid berkata sebahagian besar kes berkenaan melibatkan sektor perkilangan. Bagaimanapun menurutnya, lebih 40% daripada kes itu berjaya diselesaikan secara rundingan tanpa membabitkan Mahkamah Perusahaan. Berdasarkan statistik semasa, jumlah kes difailkan ini agak tinggi namun masih dapat keadaan munasabah. Berdasarkan situasi kerja di negeri Perak itu tidak mempunyai banyak kawasan industri. Mesyuarat dipengerusikan oleh Exco Kesihatan Ahli Ehwal Pengguna, Integrasi Nasional dan Sumber Manusia. Sementara itu, menurut Sevanison berkata, keputusan memindahkan Akta Perhubungan Perusahaan ini 1967 iaitu lebih banyak memberi kelebihan kepada pekerja. Satu daripadanya di bawah Section 20 yang mana pekerja dibuang pekerjaan hanya perlu merujuk kepada Mahkamah Perusahaan tanpa perlu melalui proses rundingan di JPP dan budi bicara menteri. Pindahan akta ini perlu disokong kerana secara lebih menguntungkan pekerja lebih dari sektor awam maupun swasta. Berikut merupakan huraian kes bagi pemecatan secara tidak adil, iaitu antara Azhar bin Muhammad Ali dan Mazlia Enterprise. Ditamatkan perkhidmatan pada 20 bulan 3 2012. Gaji terakhir beliau adalah RM1,878 sebulan. Pada 16 bulan 2 2012, pihak syarikat telah mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pihak menuntut yang mendakwa pihak menuntut telah melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang berikut.
Antaranya adalah yang pertama, gagal menghadiri tugasan yang diberikan kepadanya pada 13 Januari 2012 jam 8.30 pagi. Dan yang kedua, gagal memenuhi tugasan pada 13 Januari 2012 jam 4.30 petang. Dan yang ketiga, gagal memohon cuti mengikut peraturan syarikat. Seterusnya, melalui notis pendapatan kerja tanpa tarikh, pihak menuntut dimaklumkan bahawa perkhidmatan beliau sebagai jurugambar dengan pihak syarikat telah ditamatkan pada 20 bulan 3 atas alasan: pertama, prestasi kerja tidak memuaskan; kedua, datang lambat ke pejabat; dan yang ketiga, gagal hadir ke tugasan yang diarahkan; dan terakhir, disiplin kerja yang rendah. Pihak menuntut menegaskan bahawa pembuangan kerja beliau oleh pihak syarikat telah dibuat secara mala fide, tanpa sebab atau alasan yang adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan asasi. Pihak syarikat sebaliknya menyatakan syarikat mempunyai bukti yang kukuh untuk menunjukkan bahawa pihak menuntut telah melakukan salah laku seperti yang dipertuduhkan. Pihak syarikat menyatakan pihak menuntut telah ditamatkan perkhidmatannya secara sah berikutan daripada salah laku yang telah dilakukan dan juga prestasi kerjanya yang tidak memuaskan. Dan remedi bagi kes ini adalah setelah mendapati pembuangan kerja pihak menuntut adalah tanpa sebab atau alasan yang adil, adalah menjadi tanggungjawab mahkamah seterusnya untuk memutuskan berkaitan dengan jenis remedi yang bersesuaian yang perlu diawardkan kepada pihak menuntut. Pihak menuntut dalam penyataan kesnya telah memohon kepada mahkamah untuk pengembalian semula jawatan asal tanpa kehilangan kekanan. Setelah mengambil kira keterangan yang dikemukakan dan perhubungan yang tidak baik antara pekerja dengan majikan, mahkamah berpendapat ini adalah tidak wajar dan tidak sesuai dalam keadaan dan fakta kes ini, dan ianya adalah tidak seiring dengan keharmonian perusahaan. Mahkamah berpendapat award pampasan dalam bentuk kewangan adalah lebih sesuai bagi kes ini. Antara pampasan dalam bentuk kewangan adalah bayaran gaji ke belakang, pampasan sebagai pengembalian ke jawatan asal, dan perintah, di mana mahkamah dengan ini memerintahkan pihak syarikat untuk membayar kepada pihak menuntut sebanyak RM45,072 melalui peguam cara pihak menuntut, iaitu Mers KB Tan Kumar dan Partners dalam tempoh 30 hari dari tarikh award ini diperturutkan. Dan demikian itu sahajalah penjelasan berkenaan contoh kes pemecatan secara tidak adil antara Azhar bin Muhammad Ali dan Mazlia Enterprise. Undang-undang remedi sering digunakan pakai sebagai ganti rugi dan pampasan atas pelanggaran hak plaintiff. Menurut Cowell, Lupton dan Forde, remedi ini dianggap sebagai tambahan kepada substantif kontrak, tort dan equity. Frasa remedi dalam undang-undang merujuk kepada pampasan berbentuk wang atau menguatkuasa hak dalam suatu pelaksanaan. Dalam undang-undang buruh terdapat dua remedi yang sering digunakan, yaitu pengembalian pekerjaan kepada pekerja yang dibuang secara tidak adil, dan sekiranya mahkamah melihat pengembalian pekerjaan adalah satu yang tidak sesuai, maka mahkamah akan memutuskan remedi pampasan kepada pekerja dalam bentuk wang dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Prinsip umum penilaian kewangan yang berasal dari nota amalan yang digunakan oleh Presiden Mahkamah Perusahaan yang dikuatkuasakan dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 pada tahun 2008, menurut Section 30 dalam kurungan 6E, dalam penganugerahan award mahkamah hendaklah mengambil kira faktor dalam jadual kedua seperti yang berikut. Yang pertama, sekiranya gaji tertunggak diberikan, gaji tertunggak tersebut tidak boleh melebihi tempo 24 bulan dari tarikh pemecatan berdasarkan gaji terakhir pekerja yang diberhentikan tanpa alasan atau dengan alasan. Yang kedua, sekiranya berada dalam tempoh percubaan yang diberhentikan tanpa alasan atau dengan alasan, apa-apa gaji tertunggak yang diberikan
tidak boleh melebihi 12 bulan dari tarikh pemecatan dengan jumlah gaji akhirnya. Yang ketiga, jika terdapat pendapatan selepas pembuangan kerja, peratusan pendapatan itu akan ditolak daripada gaji tertunggak yang akan diberikan serta akan diputuskan oleh mahkamah. Jumlah relief yang akan diberikan tidak boleh termasuk dalam apa-apa pampasan bagi kehilangan pendapatan masa hadapan. Dan yang kelima dan yang terakhir merupakan jumlah relief yang diberikan hendaklah mengambil kira salah laku dari pekerja tersebut. Kesimpulannya, undang-undang berkaitan pembuangan kerja tidak adil merupakan perundangan yang mengawal selia perhubungan harmoni antara majikan dengan pekerja. Undang-undang ini diwujudkan bukan untuk menghukum mana-mana pihak, namun untuk menjaga hubungan baik antara pekerja dan majikan. Akta Perhubungan Perusahaan 1967 tidak seharusnya dilihat sebagai satu beban kepada mana-mana pihak, namun perlu dilihat secara positif, di mana undang-undang ini digunakan untuk memudahkan dan menjamin pihak yang sewajarnya mendapat apa yang seharusnya mereka dapatkan atas perkara yang tidak adil terjadi kepada mereka.